Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Adira binti Muhammad Ali Nasruddin, A168248 dan rakan-rakan yang lain hari ini akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu Feng Shui, konsep, falsafah dan kerelevanannya dalam pembinaan rumah masa kini. Jom kita teruskan. Baiklah, mari kita teruskan dengan 5 objektif yang bakal kita perolehi daripada video ini, iaitu pengenalan Feng Shui, konsep Feng Shui, falsafah Feng Shui, kerelevanan Feng Shui dan penggunaannya pada masa kini dan tidak lupa kepada cadangan penggunaan konsep Feng Shui. Okey, mari kita teruskan dengan pengenalan yang akan dibentangkan oleh saudari Vanessa Tan. Nama saya Vanessa Taningshen. Saya akan membentangkan pengenalan mengenai kajian yang bertajuk Feng Shui, konsep falsafah dan kerelevanannya dalam pembinaan rumah pada masa kini. Perkataan Feng Shui membawa maksud angin Feng dan air Shui. Ilmu Feng Shui merupakan topografi kuno daripada masyarakat Cina yang mempercayai manusia dan syurga serta bumi dapat hidup dengan keadaan harmoni. Qi merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat dan wujud di alam sekeliling. Qi dialirkan oleh angin dan berhenti apabila bertemu dengan air. Oleh itu, wujudnya perkataan Feng Shui. Asal-usul Feng Shui berasaskan ilmu astronomi. Pada abad ke-12 sampai abad ke-13 Masihi, China yang sedang dijajah oleh bangsa Mongolia mulai dihambat perkembangan budayanya. Hal ini kerana sebahagian besar buku-buku Feng Shui telah dibakar oleh orang Mongolia. Akhirnya, kekuasaan bangsa Mongolia digulingkan pada abad ke-19. Dengan itu, semua ilmu Feng Shui kembali berkembang dan dipelajari oleh masyarakat Cina. Sistem Using yang telah diselaraskan dengan Feng Shui telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Mengikut teori perubatan Cina, setiap organ badan dikaitkan dengan salah satu daripada 5 fasa. Dalam bidang astrologi, astrologi Cina berasaskan interaksi 5 unsur dengan 12 bintang zodiak Cina dan menghasilkan kitaran bintang 60 tahun. Dalam bidang seni mempertahankan diri pula, Feng Shui dengan prinsip Using digunakan untuk melambangkan 5 kedudukan bertempur secara metaforik. Banyak masyarakat yang memandang Feng Shui hanya sebagai satu mitos, ramalan dan tahayul. Akan tetapi, Feng Shui dikatakan sebagai suatu jenis ilmu pengetahuan kerana ia dapat dijelaskan dengan pemikiran logikal. Hal ini terbukti apabila banyak sekolah yang mengajarkan ilmu Feng Shui, bahkan terdapat universiti yang membuka jurusan khusus untuk ilmu ini. Walaupun ilmu Feng Shui telah dikembangkan dalam pelbagai bidang, namun ia paling banyak diaplikasikan dalam konsep pembinaan rumah. Kini bukan sekadar di China, malah di Amerika Syarikat juga banyak menggunakan Feng Shui untuk mengharmonikan tempat kerja. Walau bagaimanapun, amalan Feng Shui di Malaysia hanya digunakan oleh golongan bukan Islam. Hal ini kerana masyarakat Islam berpendapat bahawa amalan ini tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Pengamalan Feng Shui yang betul akan memberi kesan positif terhadap kesihatan, kesesuaian hubungan, bakat, pekerjaan serta perwatakan. Feng Shui dalam pembinaan rumah juga dianggap penting untuk memastikan keharmonian dan keseimbangan kehidupan. Sesudah pengenalan, mari kita teruskan dengan konsep yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Baiklah, mari kita teruskan dengan konsep Feng Shui, iaitu konsep Feng Shui merupakan seni cara dalam mencapai keseimbangan di antara kehidupan manusia dengan alam tempat mereka tinggal. Amalan Feng Shui ini adalah termasuk dalam mengenal pasti tempat tinggal yang sesuai dan terlindung daripada musuh-musuh serta bencana alam yang terhampir. Feng Shui sehingga kini dikekalkan oleh sesetengah masyarakat, termasuklah masyarakat di Amerika Syarikat. Masyarakat Cina amat menganggap Feng Shui sangat penting kerana ia dapat memberikan kesan positif, terutama terhadap kesihatan, keharmonian, kesesuaian hubungan, bakat, pekerjaan dan lain-lain. Selain itu, konsep Feng Shui ini juga digunakan dalam pembinaan rumah ataupun bangunan-bangunan untuk menetapkan lokasi yang bersesuaian. Oleh itu, amalan Feng Shui ini bukan sahaja digunakan semasa meletakkan perabot-perabot, tetapi juga digunakan untuk menetapkan warna rumah, untuk menentukan lokasi dan juga reka bentuk rumah. Baiklah,
Masyarakat yang mengamalkan Feng Shui ini amat menitik beratkan tentang pemilihan tempat tinggal mereka. Dikatakan bahawa mengikut ilmu arkitek, walaupun lokasi yang dipilih itu amat sesuai, bagus, tetapi apabila mengikut konsep Feng Shui adalah tidak baik, maka mereka tidak akan menggunakan lokasi itu sebagai tapak pembinaan kerana ia akan menunjukkan petanda yang tidak baik kepada mereka. Menurut Feng Shui juga, susunan atur rumah yang berbentuk persegi dikatakan mudah memperolehi tenaga qi, iaitu tenaga qi yang membawa masuk udara yang akan mengalir ke dalam rumah. Selain itu, menghindari cahaya masuk secara langsung ke dalam rumah juga merupakan salah satu konsep yang diamalkan oleh pengamal konsep Feng Shui. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa rumah yang menghadap ke arah selatan lebih baik daripada rumah yang menghadap ke arah lain. Kerana apa? Kerana apabila rumah kita menghadap ke arah selatan, cahaya tidak akan terus masuk ke dalam rumah. Cahaya panas tengah hari. Jika kita mengalihkan pandangan rumah kita ke tempat lain, iaitu pintu ataupun tingkap, maka cahaya tengah hari yang panas itu tidak akan masuk secara langsung ke dalam rumah. Penerapan konsep Feng Shui merupakan sebuah fenomena yang masih diamalkan sehingga ke hari ini. Bukan sahaja bagi penduduk Cina, malahan pelbagai kaum juga mengamalkan konsep ini. Walau bagaimanapun, amalan Feng Shui ini hanya digunakan oleh orang bukan Islam saja di Malaysia kerana orang Islam iaitu Muslim di Malaysia hanya berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah di mana konsep Feng Shui ini tidak terletak di dalam kedua-dua panduan tersebut. Walau bagaimanapun mereka masih boleh menggunakan konsep ini kerana mengikut logik akal dan kesesuaian masa. Kita akan teruskan pembentangan kita dengan tajuk falsafah yang akan dibentangkan oleh saudari Sim Chi Hong. Selamat sejahtera kepada Doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Sim Chi Hong. Hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah Feng Shui. Terdapat 5 prinsip dalam falsafah Feng Shui. Prinsip yang pertama adalah kuasa qi. Qi terbahagi kepada 2 jenis. Qi yang baik dikenali sebagai fu qi, manakala qi yang buruk dikenali sebagai sha qi. Dalam masyarakat Cina, pembinaan rumah amat mementingkan keadaan qi di sekitar rumah. Dengan ini, penggunaan kompas Feng Shui yang dikenali sebagai luopan untuk memaksimalkan pengumpulan kuasa qi yang baik di setiap ruang di dalam rumah. Seterusnya, konsep yang kedua iaitu konsep yin yang. Yin dan yang merupakan keseimbangan kuasa. Yin mewakili sifat negatif, manakala yang mewakili sifat positif. Yin yang menunjuk kepada hubungan saling bertentangan. Oleh itu, keseimbangan antara yin dengan yang mesti tercapai agar menjaga keharmonian. Konsep yin yang biasa dikaitkan dengan simbol taiji. Seterusnya, prinsip yang ketiga iaitu bagua. Bagua merupakan penggunaan sistem 8 trigram. Terdapat 8 arah mata kardinal di atas bagua iaitu selatan, selatan barat, utara, barat laut, timur, tenggara, barat dan juga timur laut. 8 gua merupakan Chen, Sun, Li, Dui, Qian, Kan, Ken dan juga Kun. Sebagai contoh, seseorang yang dilahir pada Kun kedua dan di arah barat daya, ibu bapa mereka harus memberikan perhatian dalam keadaan kesihatan mereka. Seterusnya, prinsip keempat iaitu 5 elemen utama yang dikenali sebagai Wuxing. Dalam Wuxing terdapat api, air, tanah, logam dan juga kayu. Api merupakan unsur yang asyik berubah dan semakin mengembangkan. Manakala air merupakan unsur yang melepaskan sesuatu yang buruk dan membawa sesuatu yang baharu. Kayu merupakan pertumbuhan dan daya kreatif dan mendorong pertumbuhan peribadi. Tanah mewakili hubungan, kesihatan dan juga keluarga.
Yang akhir sekali, logam berhubung dengan kekuatan mental dan ketajaman. 5 elemen utama ini saling memanfaatkan atau melosakkan antara satu sama lain dalam ciptaan hidup. Dalam pembinaan rumah, Using dirujuk untuk menentukan penggunaan warna dan bahan binaan agar dapat membentuk feng shui yang baik. Akhir sekali, prinsip yang terakhir iaitu landscape fizikal persekitaran, yang juga dikenali sebagai Sixiang. Sixiang merupakan 4 haiwan simbolis penguasa langit. Dalam Sixiang ini ada kura hitam yang di arah utara, naga hijau di arah timur, harimau putih di arah barat, phoenix merah di arah selatan. Setiap haiwan simbolik ini daripada 7 bintang. Semuanya terdapat 28 penjaga bintang yang dikenali sebagai 28 宿. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan bentangkan tentang pembinaan masa kini yang akan dibentangkan oleh saudari Ome Fong bagi tajuk kecil unsur yang relevan dan saudari Vanessa Tan untuk tajuk unsur yang tidak relevan. Silakan. Selamat sejahtera, nama saya Ome Fong, nombor metrik A168277. Sekarang saya akan membentangkan kerelawanan feng shui dan pembinaan rumah masa kini. Terdapat 4 unsur yang relevan, iaitu yang pertama, penggunaan warna yang harmoni. Mengikut feng shui, semua warna adalah berasaskan 5 elemen. Penggunaan warna yang sesuai boleh membawa kebaikan kepada semua ahli keluarga. Sebagai contohnya, warna yang berasaskan daripada elemen api boleh membawa keceriaan, kegembiraan dan kejayaan. Warna berasaskan elemen air seperti warna biru boleh membawa ketenangan dan keamanan. Warna daripada elemen kayu seperti warna hijau boleh membawa masuk pembaharuan, kesihatan dan kekuatan. Warna berasaskan elemen tanah seperti warna kuning dan warna coklat juga membawa masuk kesihatan dan boleh menambah baik hubungan antara ahli keluarga. Warna berasaskan elemen logam seperti warna putih dan kelabu menunjukkan maksud kesucian dan kesegaran. Oleh itu, penggunaan warna mengikut feng shui juga sesuai untuk pembinaan rumah masa kini. Unsur yang kedua iaitu bentuk bangunan. Mengikut feng shui, bentuk simetri iaitu bentuk 4 segi panjang dan juga bentuk bulat boleh mengimbangi kuasa qi dan mengelakkan pengumpulan kuasa saci. Atap berbentuk perisai dan jubin berbentuk 4 segi panjang juga sering digunakan untuk pembinaan rumah mengikut ilmu feng shui, dan ia juga sesuai untuk pembinaan rumah masa kini. Unsur yang ketiga iaitu mementingkan pencahayaan dan pengaliran udara. Mengikut feng shui boleh membantu proses pertumbuhan anak dan juga menghindari saci. Untuk pembinaan rumah masa kini boleh menggantikan cahaya matahari dengan lampu buatan manusia. Aliran qi yang lancar boleh menjamin semua aktiviti boleh dilancarkan dengan baik. Unsur yang terakhir adalah prinsip organisasi ruang. Mengikut feng shui, benda yang tajam tidak boleh dibina di pintu utama. Sebagai contohnya, tangga tidak boleh dibinakan di ruang yang boleh dilihat terus dari pintu utama untuk menghindari kuasa saci. Titik tengah rumah adalah sesuai untuk dijadikan ruang keluarga kerana ia sesuai untuk mengumpulkan semua ahli keluarga. Oleh itu, 4 unsur ini adalah sesuai untuk pembinaan rumah. Selamat sejahtera, nama saya Qin Xue Ying, nombor matriks A169097. Sekarang saya ingin membentangkan unsur-unsur tidak relevan pembinaan dengan konsep feng shui. Salah satu unsur ialah tangga terjal dan berdesan bahaya. Tangga yang baik ialah tangga yang memiliki borders dan tidak akan menjadikan sebarang kecelakaan kepada manusia. Jadi, dalam pembinaan tangga, unsur keselamatan lebih diutamakan berbanding dengan konsep feng shui. Yang kedua,
penempatan dapur di depan rumah. Mengikut feng shui, peletakan dapur di depan rumah dianggap buruk kepada manusia dan struktur ini tidak sangat digalakkan. Tetapi pada masa kini, ramai orang barat suka membina dapur di depan rumah kerana hal ini dapat memudahkan mereka untuk menghidangkan makanan sambil berbual-bual dengan rakan-rakan atau jiran-jiran. Seterusnya, pembinaan balok rumah di atas katil. Mengikut feng shui, struktur pembinaan seperti ini bertujuan untuk menyelaraskan sifat magnetik seseorang dengan gaya magnetik yang ada pada ruang katil tersebut. Tetapi, menurut saintis, struktur pembinaan seperti ini mempunyai gaya tekan ke bawah yang dapat menghambat frekuensi denyut nadi seseorang. Jadi, struktur pembinaan tersebut tidak sangat digalakkan. Yang terakhir, struktur bumbung yang berbentuk segitiga. Mengikut feng shui, struktur bumbung yang berbentuk segitiga bermaksud kekayaan yang tidak dapat dikumpulkan dan semakin tajam segitiga tersebut, semakin banyak kesan negatif kepada manusia. Tetapi, pada masa kini, ramai orang juga membina bumbung segitiga sebab hal ini bertujuan untuk mengalirkan air hujan dari atas ke bawah. Jadi, struktur bumbung segitiga lebih sesuai kepada rumah pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Mari kita teruskan dengan pembentangan seterusnya oleh saudari Ome Fong bagi tajuk cadangan. Sekarang saya akan membentangkan bahagian cadangan. Saya dapati banyak orang akan menghadapi masalah sepanjang mengamalkan ilmu feng shui dalam pembinaan rumah. Terdapat banyak masalah, iaitu masalah yang pertama adalah suka memenuhi landscape fizikal sekitar rumah. Menurut feng shui perlu memenuhi landscape fizikal di sekitar rumah dengan di sebelah utara perlu mempunyai bukit tinggi dan aliran air yang baik. Di sebelah timur dan barat perlu mempunyai tumbuh-tumbuhan. Di sebelah selatan perlu mempunyai ruang tanah yang luas. Untuk menyelesaikan masalah ini boleh gantikan bangunan tinggi dan jalan raya untuk sebelah utara dan menanam pokok untuk sebelah timur dan barat. Tetapi pokok di sebelah kiri perlu tinggi daripada pokok di sebelah kanan. Semua ini adalah untuk menghindari syaci. Masalah yang kedua adalah penggunaan tone warna yang tidak sesuai. Ia akan menyebabkan rumah itu tidak elok dipandang. Untuk cara penyelesaiannya adalah boleh menggantikannya dengan aksesori feng shui. Sebagai contohnya adalah batu kristal, lukisan dan sebagainya. Masalah yang ketiga adalah rekaan tangga yang tidak selamat. Mengikut feng shui, mementingkan bilangan dan ketinggian anak tangga kerana dianggap boleh membawa kebaikan kepada tuan rumah itu, tetapi ia akan mengabaikan keselamatan. Untuk menyelesaikan masalah ini, boleh menetapkan jumlah bilangan tangga. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Mari kita lihat apa yang akan saudari Ching akan simpulkan kepada tajuk kita iaitu Feng Shui. Kesimpulannya, masyarakat mempercayai terdapat semangat yang kuat dalam setiap benda yang tercipta seperti alam semula jadi. Konsep Feng Shui digunakan sebagai panduan dalam pembinaan rumah pada masa kini. Masyarakat digalakkan untuk mematuhi unsur-unsur relevan Feng Shui semasa membinakan rumah. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan diri daripada sebarang keburukan. Jadi, konsep Feng Shui menunjukkan betapa perlunya satu kehidupan harmoni dalam persekitaran semula jadi. Itu sahaja pembentangan kumpulan kami.
Sekian, terima kasih.